pendidikan inklusif adalah suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas dan murid lain di dalam satu kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Pendidikan inklusif terbahagi kepada dua, iaitu inklusif penuh dan inklusif separa. Inklusif penuh bermaksud murid berkeperluan khas belajar sepenuh masa bersama-sama dengan murid di arus perdana. Manakala, inklusif separa pula bermaksud murid berkeperluan khas belajar untuk mata pelajaran tertentu sahaja bersama-sama dengan murid di arus perdana. Matlamat program pendidikan inklusif adalah untuk meningkatkan penyertaan murid berkeperluan khas mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama dengan murid-murid di arus perdana. Ianya juga adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi yang ada pada murid berkeperluan khas. Untuk pelajar-pelajar pendidikan khas ini, kita perlukan buat saringan. Jadi apabila dia telah mencapai tahap yang kita putuskan, dia boleh dimasukkan dalam kelas inklusif, barulah kita akan masukkan kelas inklusif. Bagi yang tak mencapai tahap, dia akan teruskan dalam kelas pendidikan khas. The parents then asked on which values does the philosophy of inclusive education stand. The educator answered that the values involved in the philosophy of inclusive education are equality, respect for diversity, equal participation, sustainability, love, beauty, honesty, compassion, trust, non-violence, courage and community living, that is togetherness. Education program is supported by the following education policies. The right to education is a basic human right. All children and youth shall have access to quality education. Inclusive education shall be concerned with all learners, with focus on those who have traditionally been excluded from educational opportunities. Support system shall be organized and delivered. Children with disabilities are among the most vulnerable and excluded in the world. Their rights are often violated. Hidden at home or placed in special institutions, a child with disabilities often misses out on education. They grow up apart from their families. Each full-service school has an institutional or school-based support team. These teams work closely with their district support team to make all areas of school life accessible to disabled learners. In each of the 30 districts, one special school was also selected to become a resource base to support the inclusion of disabled children in surrounding mainstream schools. Many districts have now greatly increased the number of schools that they are supporting to develop inclusive education. A child's life with a disability is just incredible, but what it brings to everybody around them as well is also quite beautiful. When we're talking about inclusive education, it's how do we make sure everybody's in, everybody has a place, and that they are participating. How we do that is something that we're constantly learning because it's a big challenge for us. Antara
kebaikan pendidikan inklusif yang pertama adalah pelajar berkeperluan khas dapat berinteraksi dengan pelajar normal seperti biasa. Yang kedua adalah kita dapat memberi peluang kepada pelajar berkeperluan khas untuk menimba ilmu. Yang ketiga adalah kita dapat membuka peluang kepada pelajar berkeperluan khas untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Dan yang terakhir sekali adalah kita dapat memberikan pelajar berkeperluan khas agar hidup lebih berdikari dan juga kita dapat membuka peluang pekerjaan kepada mereka kelak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pendapat saya, pendidikan inklusif di Malaysia merupakan satu pendidikan yang sangat penting dilaksanakan sejajar dengan dasar pendidikan di mana semua pelajar perlu diberi pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang kaum, agama atau bangsa. Pendidikan inklusif ini sebenarnya memberi satu peluang kepada murid-murid keperluan khas untuk menimba ilmu bersama-sama dengan rakan tipikal yang lain. Apabila murid berkeperluan khas ini belajar bersama murid tipikal, mereka dapat melatih kemahiran komunikasi dua hala di mana murid-murid berkeperluan khas akan cuba berinteraksi dengan rakan-rakan tipikal yang lain. Tetapi di Malaysia terdapat beberapa isu berkenaan dengan pendidikan inklusif. Antaranya ialah berkenaan dengan guru arus perdana yang mengatakan bahawa murid berkeperluan khas ini sukar untuk dididik. Selain itu, isu yang timbul ialah berkenaan dengan persekitaran fizikal kelas inklusif di mana jika kelengkapan asas tidak mencukupi ia menghalang kepada sesuatu kejayaan kelas inklusif. Seterusnya, isu yang timbul ialah berkenaan dengan kurang sokongan daripada ibu bapa terhadap aktiviti-aktiviti inklusif yang telah diadakan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa tidak hadir ke sekolah apabila diminta oleh guru untuk datang ke sekolah berbincang berkenaan dengan pendidikan anak-anak mereka. Kesimpulannya, jika isu-isu ini dapat diatasi dengan segera, maka pendidikan inklusif di Malaysia akan berjalan dengan lancar dan berkesan. Pendidikan inklusif sememangnya kita sedia maklum bahawa pendidikan jenis ini adalah untuk murid-murid yang berkeperluan khas. Jadi, pendidikan ini sangat memberi kesan dan makna kepada mereka di mana mereka juga mampu untuk mengikuti pembelajaran seperti murid-murid yang normal. Dan bila mereka di sekolah, mereka juga berpeluang untuk menimba ilmu, berkawan dengan rakan-rakan yang lain, membuat berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling mereka. Jadi, pendidikan inklusif yang diletakkan di sekolah ini sangat memberi makna kepada mereka.